kita bergantung pada ni, keluar. Nabi bagi kemudahan. Bila keluar, qasar je lah solat. Antara ilmuwan kontemporari yang menyokong pandangan ini, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dia kata bila kita keluar, yang mana jarak dia 3 mail, qasar solat. Ada yang melihat kepada cara-cara tu, dia kata tak boleh lah lagu tu. Dia kata berbeza orang yang keluar 3 mail naik kereta dengan orang yang keluar 3 mail jalan kaki. Orang yang keluar 3 mail naik kereta tak menampakkan azab. Nampak? Tak nampak susah. Tapi kalau orang keluar naik kereta 30 km, 40 km, nampak susah tak? Jauh pula. Orang tak kata dekat, orang kata jauh. Jadi sebab tu Syekh Ibn Uthaymin dalam masalah ni, dia sama dengan Syekh Albani dari sudut melihat juga kepada uruf. Orang kata jauh, tak melihat kepada jarak. Yang menetapkan jarak ni adalah maslahat. Sebab apa? Sebab nanti manusia dia akan main dengan agama. Dia akan kata, ni peluang ni, pergi mana-mana pun dia kira nak qasar semayang saja. Bukan tak boleh qasar. Kalau boleh qasar, qasar lain dengan jamak. Jamak yang Nabi larang sekiranya melampau lebih daripada sepatutnya. Dan Nabi sebut antara umat-umat yang celaka di akhir zaman ini, mereka suka jamakkan solat. Benda ni berlaku pada Syiah. Jamakkan solat. Jamak adalah kerana darurat saja. Nampak? Adapun qasar bila kita keluar, pendekkan solat, yang 4 bagi jadi 2. Ini adalah perbezaan-perbezaan dan kecenderungan pendapat masing-masing. Kita berlapang dada dalam isu ni. Ini bukan pandangan 2-3 hari ni. Lama cakap ni, lama dah cakap. Susun balik je, cerita balik je. Jadi kalau saya sendiri mungkin cenderung kepada pandangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Saya tak tahulah Syekh Hamzah Al-Malibari kata apa. Saya tak tahu. Yang saya tahu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Okey. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan sekalian, terpulang kepada pandangan-pandangan dan kecenderungan masing-masing. Yang penting kita berpegang sesuatu ada asasnya, ada faktanya, ada dalilnya, dan ada metodologi kefahamannya. Wallahu a'lam. Betul? Tapi ustaz tu dia pukul betul je. Pukul tak boleh. Bab ni khilaf mu'tabarah. Dia tak terang satu-satu, jadi dia mau faham ikut dia ya. Dia macam ni ya. Bila dia nak cerita maslahah. Sebab benda ni memanglah kalau dapat kat orang yang ni. Tapi nak buat macam mana dah Islam tu mudah. Dan innallaha yuhibbu man 'amila bi rukhsih. Allah suka pada orang yang beramal dan mempraktikkan kemudahan-kemudahan yang dia sediakan. Dah mudah Islam ni. Buatlah mudah lah. Tapi masalah sebab tu orang duk tuduh ahli sunnah ni sebagai geng-geng yang kira nak ambil mudah aja. Jenis malas aja. Tali tak mau baca yang mayang kira nak qasar je apa semua. Dikira yang lagu tu. Wallah. Tapi nak tengok depa pun bermusafir tanpa mahram juga. Buat mahram tumpang juga. Tumpang mahram. Pinjam sah. Tumpang, pi, okey, no problem. Tapi bila mai bab ni siapa hak mudah? Kita tegas. Kita konsisten sebab apa? Nas. Kita bukan nak ikut agama, nak ambil ikut suka, nak buang ikut suka. Sebab kita berasaskan nas. Allah. Dah boleh? Cukup agama. Saya awal hari ni tak tidur ni. Pukul 6 baru. Ni baru pukul 6.30 petang. 6.30. Macam mana? Tawah ni. Tapi orang kurang lah ni. Tak ramai orang. Lagi seminggu lagi ramai kot. Cuti sekolah. 3 hari ni ramai kot. Memang tak ada orang sekarang ni, kosong. Bukan kurang lah. Tak nak pergi lagi kan? Pasal orang Pakistan
Pakistan ke yang Afghanistan, yang kedutaan Saudi ambassador depa ke duta depa kena bunuh kan. Depa stop visa Afghan ke Pakistan? Pakistan. Depa stop visa Pakistan. Bersama ada juga. Tak pergi umrah ni Umrah ni awal bulan 6. 4 bulan. 4 bulan 6. 4 bulan. Dah cruise tak? Cruise tak? Cruise tak? Tadi Ustaz dah sebut pasal Al-Malibari tadi. Boleh cerita sikit tak? Tak ada, beza pendapat. Al-Malibari, Syekh Hamzah Al-Malibari tak apa. Syekh Hamzah Al-Malibari, tuan-tuan dan muslim, dia terkenal membawa satu metodologi madrasah baru dalam bukanlah madrasah baru. Sebenarnya benda ni dah ada lama, tapi dikemas kini dan disusun balik oleh beliau di antara yang meletakkan batu asas. Macam kita katakan tokoh dalam mazhab Syafi'i ni ramai. Imam Ghazali pun tokoh. Imam Nawawi pun tokoh. Ibn Hajar Al-Makki pun tokoh. Khatib Syarbini pun tokoh. Syekh Zakaria Al-Ansari pun tokoh. Ini semua tokoh dalam mazhab Syafi'i. Dan mereka ada kecenderungan masing-masing. Macam tu juga Syekh Hamzah Al-Malibari. Beliau merupakan seorang tokoh ilmuwan juga dalam bahagian hadis ni, dan beliau ada kecenderungan sendiri dalam pentashihan, penilaian hadis-hadis Nabi SAW. Jadi bagi dia penilaian ulama terdahulu lebih diutamakan daripada penilaian ulama sekarang. Bagi dia penilaian hadis dah ditutup pintunya, memadai dengan apa yang disebut oleh Imam Ahmad, Yahya ibn Ma'in, Al-Imam Al-Bukhari, Ali bin Al-Madini, Syu'bah bin Al-Hajjaj, memadai nama-nama yang disebut oleh mereka ni, kedudukan status yang disebut oleh mereka yang kita guna pakai. Adapun yang la ni nak nilai balik Albani apa semua ni, kita tak boleh nak pakai. Penilaian balik Sunan Tirmizi, penilaian balik Sunan Abi Daud, penilaian balik kita tak boleh. Dah full stop. Penilaian memadai dengan apa ulama dulu kata sahih, maka itulah sahih. Jadi ini satu itu gambaran, ada pendetilan di sana, teori-teori yang dibawa oleh Syekh Hamzah Al-Malibari. Cuma itu pandangan dan pendapat dia. Dia tak setuju dengan Syekh Al-Albani. Mungkin kita setuju dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita Syekh Al-Albani pun dia bukan buat penilaian ikut suka hati dia. Dia bukan buka Sunan Abi Daud lah. Ini macam tak sahih ni. Tak ada. Dia ada penilaian dan ijtihad dia. Jadi seeloknya tak boleh nak hukum secara umum. Seelok-eloknya buka balik Sunan Abi Daud yang Syekh Al-Albani buat penilaian, nilai balik satu-satu. Betul tak betul penilaian dia? Kalau setakat kita jumpa 5, 6, 10, 20, 100, 200, 300, Syekh Al-Albani buat penilaian hadis 1000. Tak boleh kita ambil hukum alal umum. Ini bukan statistik, anggaran, andaian. Tak boleh buat gitu. Kalau statistik ni kita nak tentukan jumlah rakyat Malaysia, kita boleh anggarkan dan andaikan. Walaupun binatang haram tu lagi banyak contohnya. Tapi dalam bab penilaian agama ni, hadis-hadis ni kita tak boleh buat anggaran dia pasal main berlaku macam ni, semua sekali. Sebab Syekh Albani banyak penilaian-penilaian yang dia sendiri tarik balik. Ada mudah dia tarik balik. Jadi kena tengok secara keseluruhan. Itu dah sedikit sebanyak tentang Syekh Hamzah Al-Malibari dan kecenderungan dia, dan ada ilmuwan-ilmuwan Islam yang ada buat penilaian semula Syekh Hamzah Al-Malibari, antaranya Syekh Az-Zahrani di kalangan kitab Naqd Mujazafat Al-Malibari, iaitu menolak kecelaruan Hamzah Al-Malibari. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.